Datuk Najib sendiri secara terang-terang buat gutan kepada rakyat, minta rakyat buat pilihan. Nak jadi seperti negara Greece dalam 9 tahun yang akan datang atau menolak subsidi. Ini pada saya gutan kepada rakyat. It is not fair. Sebab itu kita mengambil keputusan untuk ulas perkara ini pada ucapan kali ini, dan kita juga akan bawa besok dalam Kongres Nasional dan meminta supaya pihak kepimpinan parti, khususnya Angkatan Muda, kita akan tubuhkan segera satu tim untuk menilai semula data-data yang telah dibentangkan dan apakah tidak ada jalan lain. Saya yakin kalau immediate response to that, kita kena memikirkan bagaimana nak increase pelaburan ke dalam negara, dan itu boleh membantu, dan kita make sure bahawa segala yang kita dedahkan mengenai rasuah ini disiasat dengan segera. Dan kalau ada perkara-perkara ketegasan seperti itu, ia akan membantu untuk meningkatkan hasil negara. Ini ada limbang kita jual pada Brunei, ada tanah pergi pada kerajaan Singapura. Lepas ni apa lagi? So ini perkara yang saya anggap serius, yang flaw, satu kesalahan-kesalahan serius yang telah dilakukan oleh kerajaan. Tarikh pilihan raya ini adalah ilham Perdana Menteri. Itu masalahnya. Kalau tarikh pilihan raya ini mengikut seperti dengan negara demokrasi yang lain, kita tidak punya banyak masalah. Dan saya yakin juga perkara ini akan dibahaskan dalam parlimen dan sesi yang akan datang. Dan kita akan minta ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat atau khusus daripada Keadilan Angkatan Muda untuk membuat satu usul khas, usul tergempar, bagi membincangkan perkara-perkara yang dianggap sebagai satu pengkhianatan terhadap institusi negara dan juga maruah negara ini. Ya, Jolo ni kita ragui kemampuan beliau. Umur 20-an dan didedahkan pertamanya dalam New York Post sekitar tahun lalu, 2009. Dan diulas di dalam Daily Mail, mengambil beberapa cerita daripada New York Post. Dan ini perkara yang serius. Jadi dia begitu seorang Malaysian graduate from Wharton Business School. Dan kita mendapat maklum daripada rakan-rakan bahawa beliau merupakan kenalan rapat anak Perdana Menteri. Dan kita juga diberitahu, ini saya ingin tanya kepada Perdana Menteri, tolong jawab apakah betul bagi projek-projek yang terbaru ini, antaranya pembangunan TUDM Sungai Besi. Saya mendapat maklumat ini belum sahih, sebab itu saya ingin tanyakan apakah benar Jelo ini di belakang yang mendapat kontrak hampir 500 juta ini. Kemudiannya Terengganu Investment Authority yang mengurus duit royalty. Juga kita ingin tanyakan apakah benar manusia bernama Jolo ini juga di belakangnya sebagai penasihat. Kerana maklumat-maklumat ini yang kita dapat daripada mereka-mereka yang tidak puas hati dengan apa yang berlaku. Saya membaca berita New York Post dan juga Mail itu menunjukkan beliau membelanjakan $50,000 $60,000 per night dan tinggal di apartment mewah yang sewanya $100,000 sebulan. So, dan dia baru 20-an. Siapakah dia ni? Kita tidak kenal. Cuma kita cek, kita ragui kan dia ada kaitan dengan kenalan rapat kepada anak Perdana Menteri. So ini yang didedahkan dalam surat khabar di luar negara dan diulas balik oleh media di sini. So saya hanya bentangkan dan ingin tanya dan minta SPRM untuk siasat, apakah dia ini menjadi proksi kepada sesiapa? Mana mungkin seorang yang umur 20 tahun boleh kaya, ada hampir, saya yakin pastinya wangnya hampir bilion ringgit kerana boleh belanja semewah itu. Dan ini bukan kita from our source, ini from daripada berita dilaporkan, dan kita minta, kerana di New York Post itu diberitahu, mereka pun tidak tahu siapa ini yang tiba-tiba naik. Tapi orang Malaysia, graduate pada Wharton Business School, ada kaitan dengan orang politik. So ini perkara yang perlu mereka jawab. Ya, saya ambil contoh. Saya memberikan penekanan nanti kepada urus takbir. Okey. Saya ambil contoh kebebasan Dewan. Kebebasan Dewan Undangan Negeri. Sekarang ini kedudukannya ialah Setiausaha Dewan lapor kepada Datuk SS, Setiausaha Kerajaan Negeri. Okey. Jadi maknanya Dewan itu tidak bebas. Dan kita nak supaya Dewan diberikan kebebasan. Ada undang-undang seperti yang sedang dicadangkan ialah Selangor Legislative Select Committee, macam itulah maksudnya, yang mana memberikan kebebasan kepada speaker dan timnya untuk mengurus Dewan. Sudah pasti speaker harus diberikan mandat untuk menguruskan Dewan dengan cara yang lebih mudah, kerana harus ada pengasingan kuasa. Itu yang nama teori pengasingan kuasa. So, dalam urus takbir yang baik mesti ada pengasingan kuasa, legislatif dengan kuasa legislatif, judiciary-nya dengan judiciary, eksekutif dengan eksekutif. Tapi sekarang ini bercampur. Sebab itu dalam kes ini sepatutnya kita mengambil langkah yang proaktif, menyegerakan Dewan Undangan Negeri ini dibebaskan daripada cengkaman eksekutif. Maka speaker Dewan ada kuasa untuk membuat keputusan yang berdasarkan prinsip pengasingan kuasa ini.
So ini belum lagi dilaksanakan. Dan saya minta supaya perkara ini diambil berat. Hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh yang masih lagi terbabit dengan perkara yang membabitkan penyelewengan dan sebagainya, tokoh-tokoh UMNO yang mungkin lagi memimpin 2-3 syarikat kerajaan negeri, ia mesti dihapuskan. Saya ulangi tadi tentang bukanlah sokongan, tapi saya rekodkan apresiasi terhadap keberanian Wabi Mike mendedahkan perkara ini, dan akhirnya kita telusuri dokumen itu dan kita akan ambil tindakan. So kenapa harus ada pendedahan-pendedahan seperti ini? Kenapa tidak ambil tindakan yang segera? Itu yang saya maksudkan dengan segera melaksanakan dasar-dasar bersama Pakatan Rakyat. Otherwise dia akan tinggal dasar. Memanglah grand, konvensyennya besar, mufakatnya baik, dasarnya juga baik, tetapi dasar akan tinggal dasar kalau tidak disusuli dengan pelaksanaan. Dan kita mengambil sikap yang tegas supaya keadilan dan juga 2 minggu yang akan datang PAS dan DAP juga mengambil sikap untuk melaksanakan dasar-dasar ini, atau paling tidak pun ada jatuhan kuasa khas yang disusun untuk melihat mana-mana dasar yang boleh kita laksanakan dengan segera, kita laksanakan dulu. Jadi kita menunjukkan kepada rakyat bahawa kita tidak tepu dari segi idea dan pemikiran. Kita ada langsung ke hadapan. Malah kalau perlu wujudkan institusi hizbah, institusi ombudsman di dalam kerajaan negeri, di negeri Patan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Selangor. Selangor paling tidak pun kita ada Salket, tapi ombudsman itu penting untuk kita buat check and balance kuasa eksekutif di dalam negeri dengan agensi-agensi kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Yalah, kita alu-alukan sebarang kritikan. Sebab itu dalam ucapan dasar Angkatan Muda kali ini kita menyentuh juga hal-hal berkaitan dengan kritikan kita terhadap jentera pentadbiran kerajaan negeri. Tapi pada saya masih lagi memegang bahawa oleh kerana parti ini punya saluran, jadi kita gunakan saluran di dalam parti, dan kemudiannya parti akan ambil tindakan. Dan kalau tidak ada saluran langsung, barulah kita gunakan cara-cara alternatif yang lain. Tapi poinnya ialah kita memberikan kebebasan kepada mana-mana anggota dan pemimpin untuk ada budaya tegur-menegur, supaya bukan semuanya kita betul, dan akhirnya kita terima pandangan anggota dan juga pandangan rakyat. Kerana rakyat ini yang menaikkan kita, rakyat juga akan jatuhkan kita. Ya, isu lompat ni memang saya ni agak keras dengan isu lompat ni, kerana kebetulan di Kelantan ini Ketua Angkatan Muda Kelantan adalah antara yang terbaru menjadi mangsa lompat, walaupun dia bukan ahli parlimen, dia bukan ahli Dewan Undangan Negeri. Kita nyatakan dengan tegas ini sebagai satu preemption, kita preempt bahawa mereka akan keluar, kita akan anggap mereka ni sebagai musuh kepada rakyat dan juga parti keadilan. Mereka khianat kepada parti. Untuk yang segera, apa yang akan kita lakukan selepas daripada kongres ini ialah menyusun sebanyak mungkin latihan-latihan yang boleh membantu merapatkan the comradeship, semangat setiakawan di kalangan parti dan juga pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen yang keluar dari parti. Sebab itu semalam Datuk Seri Husin menegaskan tentang pentingnya akademi latihan. Malah saya percaya dalam usul-usul yang akan datang, termasuk usul di kongres ini, kita akan cadangkan kepada parti supaya akademi latihan ini diberikan amanah dan mandatnya kepada Angkatan Muda untuk pimpin. Kita akan pimpin dan susun program bersama dengan mana-mana modul-modul latihan yang ada. Paling tidak pun menghimpunkan ahli-ahli parlimen, menghimpunkan ahli Dewan Undangan Negeri, menghimpunkan pimpinan-pimpinan parti, tidak kiralah usia dan sebagainya, untuk bersama dalam program latihan yang berterusan, agar mereka memahami sebenarnya agenda perjuangan kita jauh lebih luas daripada agenda mendapat 2-3 juta daripada Barisan Nasional. Itu yang segera dan akan kita laksanakan, dan saya yakin akan berkesan. Kerana mungkin sebelum ini kita tidak punya banyak waktu untuk bersama-sama, kerana sibuk dengan sudah berapa kali, 12 kali pilihan raya, 13 kali pilihan raya, tidak ada masa sebenarnya untuk kita susun parti ini, dan insya-Allah kita akan ambil pendekatan segera bagi menangani masalah ini.